Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTV kerana berkesudian menjemput kami untuk menerangkan serba sedikit tentang cara-cara penggunaan dan penyimpanan ubat yang betul dan selamat. Adalah sangat penting bagi semua pesakit untuk menggunakan ubat dan menyimpan ubat dengan cara yang betul dan selamat, iaitu mengikut arahan yang tertulis di atas label ataupun arahan yang diberikan oleh doktor atau pegawai ahli farmasi. Ini adalah kerana untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang optimal bagi setiap simptom dan penyakit. Menyimpan dan menggunakan ubat dengan betul ini juga adalah untuk mengelakkan kesan-kesan ubat yang tidak diingini. Seperti contohnya jika sekiranya paracetamol for example diambil lebih daripada dos yang diarahkan 8 biji sehari. Okey, ia boleh menyebabkan keracunan organ hati. Selain daripada itu, penyimpanan ubat secara betul ini juga boleh mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Jika sekiranya ubat itu disimpan di tempat yang salah, ia boleh mengurangkan kualiti ubat dan keberkesanan ubat tersebut. Baik, terima kasih kepada Hasuna. Kembali lagi nanti bersama dengan Dayanur Afifah pula. Bagaimana mungkin dapat menerangkan lebih lanjut mengenai menggunakan ubat dengan betul dan selamat ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menggunakan ubat dengan betul, ada beberapa perkara pesakit perlu mengambil tahu. Yang pertama adalah pesakit perlu mengetahui nama ubat tersebut dan tujuan ia digunakan untuk menahan sakit ke ya. Ini untuk meningkatkan lagi kefahaman dan compliance kita ni kepada ubat, iaitu kepatuhan tadi untuk mengambil ubat tersebut. Yang kedua adalah mengetahui untuk berapa lamakah ubat itu perlu diambil, kekerapan menggunakannya dan bilakah masanya untuk mengambil ubat tersebut. Adakah ia pada waktu malam ke ya, pada waktu pagi kah, ataupun sebelum atau selepas makan. Sesetengah ubat perlu diambil sebelum atau selepas makan. Contohnya kalau ubat menahan sakit, selalunya seperti Ponstan, nama jenama ubat menahan sakit, perlu dinasihatkan untuk mengambil selepas makan selalunya. Ini adalah untuk supaya dinding perut kita ni tidak diserangi oleh serangan asid yang menyebabkan tadi ada rasa gastrik ataupun dugal. So selalunya ini dinasihatkanlah untuk dimakan selepas makan. Ada ubat yang perlu digoncang juga. So ini pun patut dipatuhi cara pemakaiannya, seperti ubat antibiotik. Selalunya disuruh goncang dulu sebelum dibagi makan. Yang berbentuk air. Cairan. Seperti antibiotik ada yang powder tu kan. Kalau yang dah diguncang, ia nampak tu di bawah macam ia ada settle down kan, dia punya powder tu. Kalau mesti diguncang sebelum diberikan. Mendap di bawah. Mendap di bawah. Ataupun inhaler tu pun perlu diguncang untuk memastikan ada yang dah masih ubat tu di dalamnya. Apabila menyukat ubat juga, especially untuk kanak-kanak, biasanya dibagi sirap kan. Selalunya kanak-kanak ini memerlukan 5 ml ataupun 3 ml. Biasanya akan diberikan sukatan ubat seperti sirinj, yang 5 ml sirinj. So ini untuk memastikan dos yang diberikan itu cukup dan betul. Pastikan juga pesakit perlu tahu singkatan-singkatan dalam atas label. Biasanya ada yang mengatakan ml, itu artinya mililiter, ataupun mg, artinya miligram. Pastikan juga pesakit-pesakit jika ada jenis makanan, minuman atau ubat-ubatan lain yang perlu dielakkan, seperti antibiotik. Kadang-kadangnya anda boleh makan suplemen seperti iron ataupun zinc. Ini dielakkanlah. Biasanya makan suplemen ini selepas 2 jam selepas makan antibiotik itu. Okey. Itulah dia. Antara lain cara pengambilan ubat, cara yang selamat tu. Dan berikutnya lagi kembali bersama dengan Dayan Hasuna pula. Jadi apakah yang tertulis di atas label ubat berkenaan? Okey, untuk pengetahuan orang ramai label ubat ada mengandungi maklumat mustahak yang perlu pesakit periksa, iaitu seperti yang pertama, nama pesakit hendaklah diperiksa dan pastikan ianya adalah betul sebelum menggunakannya atau semasa pengambilan ubat itu.
Yang kedua ialah nama ubat, kekuatannya, arahan dan cara memakan atau menggunakan ubat tersebut seperti dos dan kekerapan menggunakannya. Contohnya, 1 biji dimakan sekali sehari atau 10 ml diminum 2 kali sehari. Yang ketiga ialah tarikh pemberian ubat itu, iaitu tarikh bila ubat itu dibekalkan. Tarikh pembekalan ini adalah penting bagi pengetahuan pesakit dan juga sekiranya terdapat perubahan dos atau sebarang masalah, ianya boleh memudahkan pegawai farmasi untuk meneliti masalah tersebut. Yang keempat ialah tarikh mansuh. Pastikan ubat belum mansuh dan selamat untuk digunakan. Dan label ubat juga mempunyai informasi tambahan seperti insulin ada bertulis simpan di dalam peti sejuk, ataupun beberapa ubat selesma yang memberi mengantuk, ada bertulis ubat ini boleh mengantuk. Jadinya jangan makan sewaktu memandu ataupun menggunakan mesin. Betul. Okey. Ya. Jadi apakah yang perlu dilakukan jika sekiranya pesakit itu lupa untuk memakan ubat berkenaan? Jika sebaiknya jangan ditinggalkan sebarang dos lah. Tapi jika sekiranya pesakit itu lupa memakan ubat pada waktu yang diarahkan, sebaiknya memakannya sebaik saja ia ingat. Tetapi sekiranya pesakit itu lupa dan hampir sudah jauh jaraknya tu. Sudah ada jaraknya sama hampir sudah dos yang seterusnya, lupakan saja ubat yang lupa tu. Jangan lagi digandakan dos, makan saja dos yang seterusnya. Yang penting jangan digandakan dos lah. Jangan digandakan. Itu yang pentingnya tu. Sebaiknya buatkan jadual lah untuk mengingati masa pengambilan ubat. Baik, nanti kita akan bertanyakan tentang berkongsi ubat bersama dengan Hasuna. Sebelumnya, ingin kita ketahui bersama dengan Nur Afifah di sini, ada video juga yang akan kita paparkan. Bagaimana cara untuk menyimpan ubat dengan betul, cermat dan selamat ini? Silakan. Kita akan saksikan video bersama-sama cara penyimpanan ubat yang betul. Okey, akan kita paparkan di sini. Ini adalah penyimpanan ubat pesakit yang kurang tepat dan kurang sempurna. Cuba kita lihat dulu macam mana ni. Ini tindakan yang salah, iaitu menyimpan ubat di dalam kereta. Kalau boleh simpan ubat tu di tempat yang dingin dan kering lah. Dia boleh berpanas. Dia boleh berpanas, jauh daripada cahaya matahari. Ni kalau tindakan menyimpan ubat-ubat di rumah, macam mana caranya? Jangan simpan ubat di dalam peti sejuk beku, dalam freezer. Membukukan ubat adalah salah. Ini adalah salah ni. Tidak boleh membukukan ubat. Tahu-tahu kan digunakan beku sudah. Payah tadi. Terpaksa dia dulu tahan lama. Supaya tahan lama. Bermakna ni salah ni. Salah ni. Jangan dibekukan ubat. Ni pun tindakan yang salah. Jangan menyimpan ubat dekat dengan jendela. Sebab dekat jendela panas kan. Terkena cahaya matahari, ini boleh merosakkan ubat-ubat kita ni dengan cepat. Siring jendela dah boleh. Siring jendela dah boleh. Cermat pulang usulnya. Bisa apapun pulang. jenis ubatnya tu. Apapun jenis ubatnya. Kalau boleh jangan ditaruh siring jendela lah. Menyimpan ubat di tempat yang boleh dicapai kanak-kanak. Ini adalah salah. Sangat penting bagi pesakit untuk menyimpan ubat di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak, atau kalau boleh di tempat yang berkunci lah, bagi mengelakkan keracunan. Kanak-kanak apa je tahunya? Fikirnya gula-gula kan, kadang-kadang termakan. Ini antara lain yang perlu diambil kira ni penonton ya. Jangan sampai dicapai oleh kanak-kanak tersebut ubat-ubatan yang perlu kita simpan di tempat yang selamat. Kalau kelulusan ubat berkenaan ubat beri tidur habis. Yang lagi manis katanya. Dimakannya. Dah bangun-bangun. Ini seterusnya akan kita paparkan lagi mengenai. Ini masih lagi paparan mengenai ubat yang dicapai oleh kanak-kanak tersebut. Ini menyimpan di tempat yang betul lah. Simpan ubat-ubatan kalau boleh di bekas yang kering dan kedap udara. Kontainer yang airtight container yang dah masuk angin. Ini adalah disarankan, dinasihatkan. Tak apa-apa tu dicampur-campur. Asalkan dia masih lagi dalam original kontainernya ubat-ubat atau ada labelnya masih. Simpan ubat-ubat yang dimakan di tempat yang berasingan daripada ubat-ubat yang bukan untuk dimakan lagi. Bagi mengelakkan kekeliruan cara penggunaan,
So jangan dicampurlah ubat-ubatan yang berlainan dalam bekas yang sama. Okey. Seterusnya lagi akan kita paparkan di sini. Ini dia menaruh di tempat yang tinggi supaya tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak. Baik tu disimpan ada tinggi tu Kalau boleh jangan dipindahlah ubat-ubatan daripada bekas asal atau bekas yang telah dibekalkan oleh farmasi ke bekas yang lain. Ini tempat berkunci juga ni disimpan. Dikunci juga. Ini tempat tinggi dan tempat berkunci. Yang selamat tu, yang betul tu ya penonton. Dan seterusnya ini pula tempat yang tinggi macam tadi Ini anulah kira Summary. Tapi sekiranya kalau mengelakkan, maklum saya kalau terlampau petani menyimpan tempat tersembunyi ini, kadang-kadang petani mudah lupa untuk makan ubat. Jadi bagaimana cara terbaik untuk supaya yang petani mudah ingat? Dicapai itu? Yang mudah dicapai dalam bilik, dalam almari kah, yang tani tahu tempat tani selalu menyimpan ubat lah. Di pasan-pasan ni juga di pasan-pasan ni jual lah. Ini apa ni mengenai yang dilarang? Dilarang ni jangan simpan ubat dekat dengan barang-barang yang panas. Macam dekat tong gas, di dekat jendela seperti yang ni ada cahaya matahari tekanan cahaya matahari. Ataupun dekat dengan ketel ketel panas kan, kalau ada hawa panas itu kalau boleh janganlah diletakkan dekat sana sebab boleh merosakkan ubat pun dekat di atas microwave, di atas oven, di atas peti sejuk, tempat-tempat yang panas Dah boleh tu. Dah boleh tu di sana ditaruh. Dan selepas itu menyimpan ubat di dalam peti sejuk ini pun dia boleh kecuali diarahkan oleh pegawai farmasi ataupun doktor kalau ada label macam ni simpan dalam peti sejuk, jangan dibekukan. Ini bolehlah disimpan dalam peti sejuk. Ini banyak kekeliruan berlaku ni. Jadi sila baca apa yang dalam atas label lah macam mana simpan dalam peti sejuk. Ini yang terakhir? Yang terakhir jangan disimpan dalam air bilik air, jamban. Jangan disimpan dalam jamban. Jangan disimpan dalam tandas walaupun ia dalam bekas kedap udara atau almari kalau sebelumnya jangan disimpan sebab jamban itu lembap kan. So air itu, kelembapan itu boleh merosak. Sekarang dikeluarkan di sana ada tempuyak, rasa tempuyak jadinya. Ubat-ubatan itu. Ini dalam tandas ni dalam tandas ni boleh ni. Okey. Ini merupakan yang terakhir ya? Yang terakhir. Baiklah, mudah-mudahan itu sangat berguna yang betul. Nah, di sini. Ya. Kalau berkongsi ubat ni macam mana? Dilarang untuk berkongsi ubat-ubatan semua jenis ubat yang diberikan oleh doktor atau pegawai farmasi adalah dilarang untuk berkongsi dengan orang lain. Pesakit perlu memahami bahawa dos bagi setiap individu adalah bergantung kepada umur dan berat badan setiap individu. Tidak semua ubat adalah sesuai diambil oleh semua orang. Pesakit juga perlu tahu bahawa walaupun simptomnya nampak sama, tetapi penyakit mungkin berlainan. Jadinya jangan berkongsi ubat-ubatan. Dan apakah antara kepentingan menyimpan ubat dengan betul dan juga selamat? Antara kepentingannya untuk mengelakkan kekeliruan. Kalau diletakkan di tempat yang berselerak, ini untuk mengavoid confusion lah. Kalau tani dah tahu mana satu ubat kita ni, ataupun di tempat tani taruh tu bersama-sama dengan ubat yang tani dah makan lagi. Ini juga kepentingannya untuk memudahkan tani untuk cari ubat dalam tani kecemasan. Juga boleh memudahkan tani untuk mengambil ubat pada waktu yang betul. Penyimpanan ubat pada tempat yang betul juga boleh mengelakkan ubat cepat rosak dan meletakkannya jauh daripada kanak-kanak di tempat tinggi itu penting untuk mengelakkan kanak-kanak daripada termakan ubat yang membahayakan dan mengelakkan keracunan. Itu mesej yang sangat berguna. Terakhir sekali, secara ringkasnya Hasuna, pesanan kepada penonton yang bersama kita pada pagi ini. Adalah amat penting bagi semua pesakit. Apakah kegunaan dan tujuan ubat itu dimakan bagi meningkatkan dengan teliti dan gunakanlah ubat seperti yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi. Simpan ubat di tempat yang betul dan selamat seperti yang Afifah terangkan tadi. Tanyakan kepada pegawai farmasi jika ada soalan tentang pengambilan ubat-ubatan di sekitar.
Jikalau ada kesan sampingan yang mengkhawatirkan, silalah berjumpa dengan doktor atau pegawai farmasi. Dan akhir sekali, tepatilah tarikh perjanjian atau perjumpaan doktor untuk memeriksa perkembangan kesihatan Auda dan juga untuk mengelakkan masalah terhadap preskripsi pengambilan ubat Auda. Alhamdulillah. Mesej yang sangat berguna, cara menyimpan ubat-ubatan yang betul, selamat dan cermat. Baiklah, terima kasih kepada dua tetamu kita, Dayang Hasunah binti Haji Hasan, pegawai farmasi. Terima kasih. Dan juga Dayang Nur Afifah binti Haji Matasim, pegawai farmasi yang bersama kita pada pagi ini. Terima kasih keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi kita dah sama-sama mengikuti segmen kesihatan amat berguna kepada kita, bagaimana menyimpan dan juga cara menggunakan ubat-ubatan. Semoga ini ada